Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih, salam IPTO kelas pertama 2025 dan salam wacana ilmiah. Yang berusaha Dr. Masitah binti Muhammad Yusof, Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On. Yang dihormati Encik Muhammad Razi bin Muhammad Suradi, Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, staf sokongan dan semua warga maya yang dihormati sekalian. Selamat datang kepada semua warga maya yang sudi bersama-sama kami dalam program Wacana Ilmiah Fasa 2. Semoga perkongsian daripada panel pada hari ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Saya, Ahmad Azmi bin John Mani, pensyarah akademik di Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Tun Hussein On, sebagai moderator wacana ilmiah fasa kedua pada hari ini. Hadirin sekalian, sebelum kita meneruskan wacana ilmiah pada hari ini, marilah sama-sama kita mulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk makluman semua, wacana ilmiah fasa kedua ini merupakan kerjasama antara Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi dan Jabatan Pembangunan Latihan yang merupakan kolaborasi antara 4 institut pendidikan guru Zon Selatan, iaitu IPG Kampus Tun Hussein On, IPG Kampus Temenggung Ibrahim, IPG Kampus Raja Melewar dan IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Hadirin sekalian, sebelum saya menjemput ahli panel untuk berkongsi ilmu dalam program wacana ilmiah pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit perkembangan kerjaya beliau. Nama ahli panel ialah Dr. Ngau Chai Hong. Beliau merupakan pensyarah cemerlang grade DG 54 dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi, memiliki ijazah sarjana muda sains serta pendidikan dalam bidang sains UTM, sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan komputer UKM dan doktor falsafah dalam bidang teknologi pendidikan UTM. Tajuk tesis beliau ialah Kesan Web Pembelajaran E-Pedagogi untuk Guru Abad ke-21 berdasarkan hybrid 3K terhadap keyakinan dan kreativiti guru pelatih. Jawatan terkini beliau adalah Ketua Unit Hubungan Luar dan Antarabangsa dalam Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi IPG Kampus Temenggung Ibrahim. Kepakaran beliau adalah dalam bidang teknologi pendidikan, iaitu teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, asas pembelajaran digital, inovasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, dan kini beliau adalah rakan elit bagi program transformasi sekolah 2025.
Dengan ini, majlis mempersilakan yang berusaha Dr. Ngau Chai Hong untuk menyampaikan wacana yang bertajuk Pembangunan Bahan Pembelajaran Digital. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Ahmad Asni. Okey, izinkan saya untuk share slide. Okey, salam sejahtera kepada semua hadirin webinar Wacana Ilmiah pada hari ini. Saya Dr. Ngau Chai Hong, pensyarah daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Johor Bahru. So, tajuk perkongsian wacana ilmiah pada hari ini adalah reka bentuk dan pembangunan bahan pembelajaran digital. Okey, sebelum saya berbincang tentang perkongsian hari ini, okey, izinkan saya tunjukkan, berikut adalah tajuk penyelidikan PhD saya, iaitu kesan web pembelajaran e-pedagogi untuk guru abad ke-21 berdasarkan hybrid 3K terhadap kreativiti dan keyakinan guru pelatih pra-perkhidmatan. Okey, daripada tajuk ini, fokus kajian PhD saya adalah reka bentuk dan pembangunan satu web pembelajaran yang bertajuk e-pedagogi untuk guru abad ke-21 berdasarkan hybrid 3K. So, slide berikutnya saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan hybrid 3K dan pemboleh ubah yang berkaitan dengan tajuk PhD saya adalah kreativiti dan keyakinan, manakala responden adalah guru-guru pelatih pra-perkhidmatan. Okey, berikut adalah 7 objektif dan persoalan kajian penyelidikan PhD saya, di mana objektif kajian yang pertama dan kedua adalah mengenal pasti tahap keyakinan dan tahap kreativiti. Guru-guru pelatih pra-perkhidmatan mengintegrasikan teknologi dalam proses PDP. Okey, kedua objektif kajian ini adalah reka bentuk kajian kuantitatif. Okey, di mana tinjauan melalui soal selidik dan analisis kajian adalah secara deskriptif, iaitu mean dan sisihan piawai. Okey, untuk objektif kajian yang ketiga adalah mengenal pasti hubungan di antara tahap keyakinan dan tahap kreativiti guru-guru pelatih pra-perkhidmatan mengintegrasikan teknologi dalam proses PDP. Okay, reka bentuk kajian juga merupakan secara kuantitatif dan analisis kajian adalah secara inferensi, iaitu ujian korelasi untuk melihat kedua tahap keyakinan dan tahap kreativiti. Okey, untuk objektif kajian yang keempat adalah mereka bentuk dan membangunkan satu web pembelajaran e-pedagogi untuk guru abad ke-21 yang berasaskan pendekatan berikut. Okey, yang pertama adalah persekitaran pembelajaran konstruktivisme. Yang kedua adalah strategi pembelajaran kontekstual. Okey, yang ketiga adalah model kreativiti ISTEAM. Okey, ketiga ni adalah gabungan strategi hybrid, yang dimasukkan oleh saya. Dan untuk hari ini, saya akan memberi fokus kepada objektif kajian yang keempat saya, iaitu mereka bentuk dan pembangunan. So, seterusnya, objektif kajian kelima saya adalah setelah pembangunan web pembelajaran e-pedagogi, saya membuat penilaian. Penilaian kesan penggunaan web pembelajaran e-pedagogi terhadap dua pemboleh ubah. Yang pertama adalah tahap keyakinan dan kedua adalah tahap kreativiti. Guru-guru pelatih pra-perkhidmatan mengintegrasikan teknologi dalam proses PDP. Dan reka bentuk kajian adalah secara kuantitatif, iaitu melalui tinjauan, dan kualitatif melibatkan dua. Satu ialah secara pemerhatian dan satu ialah semakan hasil tugasan.
Okey. Manakala analisis kajian adalah secara inferensi, iaitu Wilcoxon T. Okey. Objektif kajian yang kelima adalah mengenal pasti bagaimana web pembelajaran yang berasaskan hybrid 3K terhadap meningkatkan tahap keyakinan dan tahap kreativiti, mengintegrasikan teknologi dalam proses PDP dalam kalangan guru-guru pelatih praperkhidmatan. Okay, reka bentuk adalah secara kualitatif, di mana saya membuat temu bual secara berstruktur dan penulisan reflektif. Analisis kandungan, analisis kandungan terhadap skrip temu bual dan penulisan reflektif. Objektif kajian yang terakhir adalah menghasilkan garis-garis panduan dan kerangka kerja web pembelajaran berasaskan hybrid 3K yang mampu membantu guru pelatih praperkhidmatan dalam meningkatkan tahap keyakinan dan tahap kreativiti, mengintegrasikan teknologi dalam proses PDP. So ini adalah satu sumbangan saya kepada bidang pendidikan, di mana pembentukan garis panduan dan kerangka kerja boleh dijadikan sebagai salah satu garis panduan untuk meningkatkan tahap keyakinan dan tahap kreativiti untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses PDP. Melihatkan kekangan masa untuk perkongsian hari ini, maka saya hanya fokus kepada reka bentuk dan pembangunan bahan pembelajaran digital. Sebelum seorang pereka bentuk atau pembangun perisian membangunkan satu bahan pembelajaran, maka ada beberapa elemen yang perlu dikenalpasti, ditetapkan. Yang pertama, apakah bahan pembelajaran digital yang ingin dibangunkan? Kedua, mengapa atau tujuan penghasilan bahan pembelajaran digital? Yang ketiga adalah di mana ataupun apakah platform perkongsian bahan pembelajaran digital yang telah dibangunkan. Dan keempat adalah reka bentuk dan pembangunan bahan pembelajaran digital. Sebagai perkongsian untuk hari ini, saya akan menggunakan kajian penyelidikan PhD saya, iaitu objektif yang keempat, mereka bentuk dan membangunkan satu web pembelajaran e-pedagogi untuk guru abad ke-21 yang berasaskan pendekatan hybrid 3K. Saya gunakan ni sebagai fokus kajian untuk hari ini, perbincangan tentang bagaimana membangunkan satu web pembelajaran. Kerangka teori untuk kajian penyelidikan PhD saya adalah pembangunan sebuah web pembelajaran e-pedagogi bagi membantu program pendidikan guru dalam penguasaan perintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi. Secara ringkasnya, pembelajaran menerusi web yang dibangunkan adalah berpandukan kepada gabungan tiga K lah, iaitu strategi persekitaran pembelajaran konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan model kreativiti ISTEAM. So dia dikenali sebagai strategi hybrid 3K. Berikut adalah perincian tentang pembentukan hybrid 2K. Yang pertama adalah model konstruktivisme 5 fasa Nickherm 1987 yang terdiri daripada 5 fasa, iaitu fasa orientasi, fasa pencetusan idea, fasa penstrukturan idea dan fasa aplikasi idea, dan akhir sekali adalah fasa renungan kembali. Yang 2K yang kedua adalah elemen-elemen kepada pembelajaran kontekstual. Ada 5 juga elemen yang penting, iaitu berkaitan, pengalaman, aplikasi, kerjasama dan pemindahan.
hasil daripada gabungan 2K ni akan membentuklah strategi hybrid 2K. Okey, ini adalah gabungan pembentukan hybrid 3K di mana strategi hybrid 2K tambah 1K lagi iaitu creativity ISDIP. Okey, ISDIP ni adalah satu model creativity yang terdiri daripada 6 fasa. Okey, nanti saya akan terangkan setiap fasa untuk membentuk hybrid 3K. Okey, ini adalah secara keseluruhan bagaimana rupa bentuk. Okey, kerangka teori kajian saya iaitu model konstruktivisme 5 fasa Nick-Herb, teori pembelajaran kontekstual dan model creativity ISDIP. Okey, untuk pemboleh ubah yang terlibat adalah keyakinan diri dan kreativiti. So ini adalah kerangka teori kajian sebagai dasar untuk pembangunan web pembelajaran saya. Okey, sebelum pembangunan atau reka bentuk dilakukan, sebagai seorang pereka bentuk dia perlu membuat mapping di mana setiap teori yang terlibat, okey, dan rancangan untuk pembangunan tu. Okey, contoh pembangunan saya melibatkan aktiviti pembelajaran. Okey, di sini apa yang berlaku pada setiap langkah dan pengetahuan dan kemahiran daripada aspek pedagogikal dan aspek teknologikal. Dan akhir sekali adalah pengaplikasian hybrid strategi hybrid 3K. Okey, untuk makluman semua, sejak ke belakang ni banyak menggunakan KPPB, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. So untuk satu pembangunan web ataupun reka bentuk dan pembangunan web pembelajaran yang menerapkan KPPB, mungkin di sini kita boleh tambahan ada jadual di belakang ya. Contoh, kita boleh masukkan elemen-elemen KPPB. So, sebelum kita membangunkan satu web tu, dah ada teori-teori, dah ada kerangka yang perlu memberi sokongan kepada web ataupun bahan pembelajaran digital kita lah. So, di sini ini adalah PhD saya. So, untuk makluman semua, sekiranya kita nak bangunkan satu bahan pembelajaran digital yang ada penerapan KPPB. So, mungkin kita boleh buat di belakang jalur-jalur yang ada kaitan. Contohnya, masukkan 6C, masukkan model pembelajaran pelajar, masukkan semua elemen-elemen. So, sebelum pembangunan kita buat mapping. Okay, bila dah siap mapping, okay, baru kita berdasarkan mapping tu masukkan dalam pembangunan. Okay. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah perincian strategi hybrid 3K, okay, dan aktiviti-aktiviti yang dirancang. Okay, maksud dia yang ketiga tu adalah fasa-fasa yang terlibat. Okay, manakala yang jadual yang terakhir, lajur yang terakhir tu adalah aktiviti yang akan dimasukkan dalam web pembelajaran berdasarkan mapping untuk hybrid 3K tu. Okay, contoh di sini. Ini adalah konstruktivisme, ini adalah kontekstual, ini adalah ISDIP, okay, creativity ISDIP. Okay, ini adalah saya screenshot daripada web pembelajaran saya, di mana apa yang berlaku di sini, okay, aspek pedagogikal dan aspek teknologikal ni adalah kerangka teori ini yang menjadi dasar kepada web pembelajaran kita. Dan bukan kata kita nak buat, kita bangun macam tu. Tidak, dia perlu ada perancangan yang sangat terperinci. Contohnya, apakah kerangka teori yang menjadi dasar kepada web? Apakah platform yang contoh ataupun aplikasi yang diguna pakai? So di sini adalah salah satu contoh, okey. Setiap fasa yang terlibat dalam hybrid 3K dan apakah aktiviti yang saya rancang. Okay, so sekiranya ada mana-mana yang bertanya, okay, di manakah bahagian-bahagian menunjukkan contextual learning? So
kita boleh tunjukkan. Okey, contoh di sini, aktiviti ini memenuhi syarat kepada pembelajaran kontekstual. Okey, bahagian ini memenuhi 5 fasa Nickhem, yang konstruktivisme. So itu menunjukkan kita dah ada perancangan yang rapi lah yang tersusun. Okey, yang ini adalah contoh di sini fasa pencetusan idea. Okey, saya terangkan apakah fasa yang berlaku pada fasa pencetusan idea dan perlu ada penjelasan apa yang saya rancang untuk aktiviti itu. Dan ini adalah hasil daripada sokongan pada fasa, pada mapping pada fasa dan aktiviti yang telah saya lakukan. So hybrid 3K ni memenuhi tiga kerangka teori ni dah dipersembahkan dalam bentuk begini. Contoh ni adalah tugasan pelajar. So di sini bila perincian pada tugasan ni dia ada teori di sebaliknya lah maksud dia. Okey, ini adalah contoh yang paparan untuk perancangan projek, apa yang saya buat. Okey, pada fasa penstrukturan semula idea. Okey, setiap satu ni saya memberi penjelasan kepada contohnya fasa untuk contextual learning, fasa pengalaman. So, apa yang berlaku pada fasa ini? Okey, fasa penilaian untuk creativity ICT. Apa yang berlaku? So, ini adalah hasil daripada reka bentuk daripada reka bentuk dan perancangan aktiviti yang telah saya sediakan lah. Okey, ini juga sama. So daripada sini saya tunjukkan apakah pedagogika, aspek pedagogika yang terlibat. Okey, apakah aktiviti yang perlu murid atau pelajar buat. Okey, di sini ada soalan dia. Okey, ini ada contoh lain. Okey, ini adalah fasa yang terakhir lah. Saya rasa yang ini adalah refleksi. Refleksi. So selepas mereka lakukan, saya ada sediakan satu senarai semak. So daripada senarai semak itu, mereka akan buat self test. Maksud dia ujiankan diri. Adakah mereka ini mengamalkan pembelajaran kontekstual? So, mereka akan baca pada soalan dan mereka akan tick. So, mana-mana bahagian yang tidak tick tu mungkin menunjukkan mereka perlu mengambil perhatian lah kepada elemen tersebut. Okay, so ini adalah secara refleksi, membuat refleksi. Okay, ini adalah satu contoh saya screenshot daripada e-pedagogi untuk guru abad 21 saya. Okay, ini ada pautan tapi sekiranya masa mengizinkan saya akan tunjukkan. Kalau tidak dia akan dalam rupa macam ni lah. Okay, dalam bahan digital e-pedagogi untuk guru abad 21 ni terdapat multimedia iaitu ada grafik, ada teks, ada audio, video, ada animasi. So susunan ini merupakan satu aspek teknikal lah bagaimana kita mempersembahkan reka bentuk yang telah dirancang. Okey, seterusnya saya akan fokus kepada reka bentuk web pembelajaran. Okey, untuk penghasilan web pembelajaran dibahagi kepada dua fasa, iaitu fasa yang pertama adalah fasa reka bentuk dan fasa yang kedua adalah fasa pembangunan. Okey, so pada fasa reka bentuk web pembelajaran, saya telah menggunakan reka bentuk pengajaran model ADDIE. Okey, di mana model reka bentuk pengajaran ADDIE ini terdiri daripada 5 fasa yang berasaskan kepada singkatan ADDIE, iaitu fasa analisis, fasa reka bentuk, fasa pembangunan, fasa pelaksanaan dan fasa penilaian. Okey, so di sini dilihat pada 5 fasa ni saya akan bincangkan fasa analisis, fasa reka bentuk, fasa pembangunan. So untuk 1, 2, 3 sahaja. Untuk pelaksanaan penilaian ni, untuk hari ini, perkongsian hari ini,
saya tidak bincangkan, tapi saya akan fokus kepada ketiga fasa 1, 2, 3 ni. Okey. Okey, ini adalah raja untuk model reka bentuk pengajaran ADDIE. Okey, kita akan lihat ada 5 fasa di sini dan daripada raja ini, okey, untuk penilaian, proses penilaian berlaku pada setiap fasa. Contohnya fasa analisis masih perlu dibuat formatif, maksud dia penilaian contoh, okey, kita dah buat analisis, tetapi bila kita pada satu peringkat, kemungkinan kita perasan ada sesuatu yang perlu di analisis lagi. So penilaian itu sentiasa berlaku. So saya menganggap dia sebagai fasa formatif lah. Tapi walau bagaimanapun, untuk fasa kelima sendiri adalah secara sumatif, maksud dia secara keseluruhan. Okey, web pembelajaran tu okey dah siap. Kita perlu buat secara holistik lah pada web pembelajaran yang telah disiap tu. Okey, pada setiap satu tu kita perlu perincian. Okey, mungkin ada kelemahan, kita perlu buat penambahbaikan. Okey. So ini adalah secara ringkas dia reka bentuk pengajaran model ADDIE. Okey, untuk fasa analisis. So apa yang perlu dianalisis? Okey, untuk dalam konteks saya, kajian PhD saya, saya perlu menganalisis tentang pertama, disebabkan sasaran ataupun responden adalah, kajian saya adalah guru-guru pelatih di Institut Pendidikan Guru. So saya menganalisis tentang pelaksanaan pedagogi, persekitaran pembelajaran yang berlaku di Institut Pendidikan Guru. Okey, yang kedua, guru-guru pelatih perkhidmatan. Okey, mungkin saya perlu tahu pelajar ni daripada tahun berapa, SEM berapa. Kalau untuk web pembangunan teknologi biasanya dia adalah pelajar tahun 2, semester 1. So saya perlu tahu apakah latar belakang, contoh ada tak pelajar ni pernah buat kursus teknologi, mungkin pada PPSMP mereka telah buat apa kursus yang ada kaitan. So semua ini diambil kira. Dan satu lagi adalah kurikulum. Okey, dalam Institut Pendidikan Guru kita menggunakan ringkasan maklumat khusus atau yang terkini ni adalah maklumat khusus. So perlu dibuat analisis. Okey, mungkin lepas tu contoh kalau topik-topik yang ingin kita buat pembangunan, so kita perlu pilihlah topik-topik dalam maklumat khusus tu. Okey, yang ketiga adalah teori dan strategi pembelajaran yang menjadi bahan sokongan asas dalam web pembelajaran. So, contoh yang tadi saya bagi tu, yang hybrid 3K tu, so itu adalah teori, kerangka teori kepada kajian PhD saya. So, saya telah memilih yang ketiga itu, iaitu konstruktivisme Nick-Herb. Saya gunakan pembelajaran kontekstual, saya gunakan creativity ICT. So, tiga itu menjadi teori kepada sokongan kepada web pembelajaran saya. Okey, dan keempat adalah kandungan, isi kandungan. Contohnya, kalau kita buat contoh saya, PhD saya buat tentang teknologi. So, apakah tajuk-tajuk tentang teknologi yang saya buat? Contoh, saya ada memilih tajuk reka bentuk pengajaran. So, saya akan ambil tajuk tu. Okey, contoh ada tajuk tentang penerbitan video, ada tajuk tentang visual, visual untuk pengajaran pembelajaran. So, semua tajuk itu perlu buat analisis dan sokongan maklumat aktiviti. Semasa saya buat mapping tu, saya akan pilih apakah maklumat atau aktiviti yang saya nak masukkan dalam bahan pembelajaran digital saya. Okey, saya rancang untuk aktiviti pelajar. Okey, dan bagaimana untuk persembahan bahan tu? So, saya menggunakan multimedia. Okey, multimedia terdiri daripada pelbagai media. Okey, contoh adalah teks, grafik, audio, video dan animasi. Okey, selain daripada itu, apakah perisian atau aplikasi yang terlibat untuk pembangunan web pembelajaran? Okey, untuk fasa reka bentuk. Okey, berdasarkan semua analisis keperluan yang tadi yang berlaku 1, 2, 3, 4, 5. So, draft awalan dihasilkan. So, dah ada draft.
yang seperti saya kata mapping, okey. Dan draft awal terdiri daripada carta alik, okey, bagaimana flow tu berlaku, dan papan cerita yang berdasarkan elemen-elemen yang telah dipilih untuk pembangunan web. Okey, papan cerita yang saya hasilkan tu dalam bentuk elektronik. Okey, so saya jadikan dia papan cerita. So sentiasa bila saya design habis, lepas tu pembangunan ni, papan cerita ni masih boleh diedit lagi. Contoh apa yang kita rancang tak semesti masa kita buat pembangunan sesuai. Kemungkinan ada kekurangan dia. So dia akan dari semasa ke semasa perubahan. Okey, sehinggalah mantap papan cerita yang dihasilkan. Okey, untuk fasa yang ketiga iaitu fasa pembangunan, proses di mana proses membangunkan prototype. So saya dah mula untuk pembangunan untuk membangunkan web pembelajaran saya. So di sini mungkin kita perlu pilih apakah platform yang digunakan. Okey, yang paling sekarang yang paling senang untuk digunakan selalunya akan adalah Google Site lah. Google Site sebab dia dah sediakan banyak template, so kita gunakan. Okay, untuk PhD saya, kajian PhD saya, pembangunan web, saya gunakan Zara Web Designer 7 Premium. Ini memang berbayar. Saya membeli perisian ni dan saya bangunkan web pembelajaran tu. Sebab dia mempunyai fitur-fitur yang sangat istimewa lah untuk sesuai dengan kajian saya. Okey, di samping itu perisian-perisian lain seperti Canva untuk buat editing grafik, Format Factory untuk convert format video, audio, sebab kadang-kadang yang bahan ataupun yang boleh di-download daripada laman web, daripada YouTube, tak semestinya dia boleh dimasukkan terus. Mungkin dia format dia tidak kurang sesuai, maka kita perlu gunakan perisian atau aplikasi untuk convert. Okay, so Audacity untuk yang rakaman audio. Contoh ada lakonan, so saya gunakan dia, dan untuk buat editing untuk suara. Okay, Animation Factory untuk animasi lah. Dan perisian-perisian lain juga digunakan untuk menyunting media-media yang dibangunkan dalam fasa pembangunan ini. So pembangunan ini, apa yang saya nampak adalah dia lebih kepada teknikal. Okay, dan untuk makluman semua, orang teknologi ni bukan kata boleh dapat terus macam ni. Banyak yang kita perlu belajar sendiri. So learn by try and error. Memang banyak masa perlu diperuntukkan untuk bahagian pembangunan lah. Okay. Okay, so seperti yang saya katakan, persembahan, macam mana nak persembahan dalam web pembelajaran digital kita? So kita sebolehnya kita gunakan multimedia, pelbagai media. Terdiri daripada grafik, audio, video, teks, animasi. Kenapa? Sebab seperti yang kita tahu, setiap individu ni ada kepelbagaian gaya pembelajaran. So mungkin ada antara dalam kalangan murid-murid atau pelajar kita adalah jenis yang dia lebih suka kepada visual. So mungkin dia sesuai dengan bahan pengajaran pembelajaran yang video, yang ada grafik, sebab dia adalah jenis yang visualize. So ada yang mungkin adalah auditory, dia suka mendengar. So mungkin audio sesuai dengan dia, video sesuai dengan dia, sebab ada contoh ada suara, ada penceritaan suara. So ada yang jenis yang suka tengok teks So pelbagai bahan ni, multimedia ni akan menjadikan bahan pembelajaran digital kita ni menjadi menarik. Salah satunya adalah menarik, berkesan. Okey. Dan sebelum pembangunan web pembelajaran e-pedagogi untuk guru abad 21 ini dilakukan, pembangunan prototipe web pembelajaran berdasarkan papan cerita perlulah disiapkan dahulu. So kita perlu siapkan papan cerita. Contoh ada 100 paparan antarmuka. So saya perlu sediakan 100 tu untuk dijadikan dia dah siap, lepas tu baru saya testing run lah, tengok bagaimana tu.
Okey, ianya dilakukan untuk memastikan penghasilan reka bentuk pada peringkat awal adalah lengkap dan berfungsi dengan baik, terutamanya pautan-pautan antarmuka. So kadang-kadang kita nampak kita klik dia tak jalan, ataupun kita klik dia masuk salah rumah. So itu semua adalah kaitan dengan aspek teknologikal. So aspek-aspek teknikal ni juga memainkan peranan penting sebab bagaimana kita buat bagus pun kalau contoh pautan ataupun hypertext tu tidak berlaku pada apa yang kehendak kita tu. So dia akan mencacatkanlah bahan pembelajaran digital kita lah. Okey, seterusnya Okey, prototipe yang telah siap dibangunkan itu kemudian disemak dan dimunikan sehingga mantap. So, kita dah mula, contohnya saya kata 50 slide tu. So, saya akan semak semua, tak ada masalah. Dan penilaian formatif semakan oleh pakar subjek. So, saya akan mohon seorang contoh subject matter expert, itu SME dia adalah pakar isi kandungan contoh dia adalah memang pensyarah teknologi. So saya akan mohon dia untuk semak sama ada ini adalah tajuk dia, ini adalah reka bentuk dan pembangunan saya. So betul ke dia memenuhi syarat contoh dalam maklumat khusus. So mungkin seorang lagi adalah pensyarah yang bagus daripada aspek pedagogi. So dia akan tengok ada tak teknik yang saya gunakan, kaedah yang saya gunakan, strategi yang saya gunakan, pendekatan yang saya gunakan tu betul. Mungkin saya kata saya gunakan pembelajaran berasaskan projek, sedangkan langkah-langkah tu mungkin ada silap. So itu pun perlu sebolehnya untuk web pembelajaran ni dia tidak ada cara lain, dia mesti ada semakan daripada pakar lah. Dan contoh untuk PhD ni, sekiranya anda membuat pembangunan, so dia perlu ada pengesahan daripada pakar, sebolehnya daripada 3 ni, iaitu yang pertama adalah isi kandungan, yang kedua itu adalah daripada aspek pedagogi. Dan satu lagi adalah aspek teknologi. Teknologi tu maksud dia adalah orang teknikal. So dia akan tengok, dia tak tengok apa, dia akan tengok ada tak kita punya teks tu sesuai dengan warna, sesuai dengan size font, sesuai dengan susunan. Ada tak dia sebelah kiri putih, sebelah kanan. So semua ini memainkan peranan bagaimana persembahan web pembelajaran digital yang dihasilkan. Tujuan utama untuk membuat rujukan pakar dalam menjalani ujian alpha. Ujian alpha adalah ujian yang sebelum kita laksanakan kepada keadaan yang sebenar. So kita akan uji rintis itu dinamakan ujian alpha lah dalam bahasa pembangunan so apa yang untuk memastikan apa yang pertama, isi kandungan adalah menepati maklumat khusus. Yang kedua, teori pembelajaran. Dalam konteks saya lah, hybrid 3K ni, ada tak betul tak setiap fasa yang saya rancang? Dan akhir sekali adalah reka bentuk antarmuka, persembahan skrin, interaktiviti, ada tak dia mesra pengguna? Ini semua teknikal. So ini semua adalah dalam fasa pembangunan. Seterusnya adalah setelah teguran atau penambahbaikan daripada bukan kita yang buat penambahbaikan, tapi mungkin daripada cadangan pakar, kajian beta, ujian beta. Kali ini ujian beta iaitu kajian rintis akan dilakukan kepada prototipe yang telah dibangunkan. So dalam peringkat ni kita boleh memilih 5 hingga 10 orang lah guru pelatih pra penghematan yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan para responden yang sebenar. Sebab kita nak lihat kebolehpercayaan So yang ini sangat penting sebab sasaran atau responden tu dia perlulah mempunyai pengalaman yang sama, mempunyai ciri-ciri yang samalah. Tujuan pelaksanaan ujian beta adalah untuk mendapatkan kebolehpercayaan instrumen termasuk untuk PhD pembangunan web ni merupakan salah satu instrumen tak semesti instrumen tu dalam bertulis. Tapi ini sebab saya buat eksperimental. So dia perlu digunakan sebagai
sebab saya buat eksperimental di mana web pembelajaran yang dibangunkan tu akan diguna pakai oleh guru-guru pelatih. Okey, so saya tunjukkan sedikit, saya ada sempat buat screenshot. Okey, ini adalah paparan untuk saya perkenalkan WebQuest. WebQuest adalah satu pendekatan. Okey, saya gunakan dia. Okey, pengenalan, lepas tu ini adalah tugasan. Okey, ini adalah proses. Okey, ini adalah penilaian, sama juga yang kita buat rubrik. Okey, lepas tu ada kesimpulan. Okey, ada sumber. Okey, dan ada paparan guru. Okey, rubrik ni dia terdiri daripada tujuh elemen ni yang memang dah ditetapkan. Okey, apa yang reka bentuk, okey, ini adalah bergantung kepada diri kita lah. Okey, seterusnya satu lagi ialah pembelajaran berasaskan projek. Okey, so saya juga fokus untuk e-pedagogi saya. Okey, ini adalah template perancangan projek. Okey, ini bersesuaian dengan yang kita buat merungkai dan merangkai kurikulum sama juga. Okey. Okey, ini adalah pembangunan projek. Okey, pelaksanaan projek. Okey, yang kalau saya gunakan untuk yang Zara tu, semua grafik ini bila saya klik dia akan keluar dia akan keluar. So dia adalah sangat sangat user friendly lah, senang untuk melihat. Okey. Okey, ini adalah rubrik penilaian. Okey, ini adalah refleksi. Okey, ini adalah refleksi dan slide saya dah ke hujung ini adalah yang slide yang terakhir. So saya berharaplah perkongsian hari ini memberi sedikit kefahaman di mana mula daripada fasa reka bentuk, lepas tu fasa pembangunan dan apakah ciri-ciri elemen-elemen penting dalam design. Sebab untuk penulisan penyelidikan PhD, dia tak sama dengan apa yang kita buat pada contoh kita nak bangunkan satu web pembelajaran digital. Mungkin kita akan buat cara yang shortcut lah. Tak adalah buat peringkat by peringkat. Tetapi untuk pembangunan web pembangunan web dalam penulis untuk PhD, dia perlu setiap peringkat tu dengan sangat-sangat terperinci. Okey, perlu menunjukkan penjelasan tu. Okey, so saya rasa itu saja daripada saya untuk hari ini. Saya ingin mengambil kesempatan ni mengucapkan terima kasih kepada Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn memberi peluang kepada saya untuk membuat sedikit perkongsian tentang reka bentuk dan pembangunan bahan pembelajaran digital. Okey, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Asman dan seorang lagi Encik Sukiman yang tolong untuk teknikal lah untuk sediakan StreamYard ni untuk perkongsian hari ini. Dan terima kasih kepada para hadirin yang bersama-sama untuk webinar hari ini. Semoga sedikit perkongsian ni memberi manfaat kepada semua. So itu saja daripada saya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Ngau Chai Hong atas perkongsian itu tadi. Semoga perkongsian itu tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih juga diucapkan kepada semua yang menonton dari awal hingga akhir wacana ilmiah ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak Urustia dan kru penerbitan yang telah menjayakan program ini. Akhir sekali, saya memohon ampun dan maaf atas sebarang kesilapan sepanjang program ini berlangsung. Sebelum saya mengundur diri, kita renungkan kata-kata Buya Hamka. Jangan takut jatuh kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Yang takut gagal kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah kerana dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan
untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.